Saya berhajat untuk berpoligami. Ini bagus soalan. Isteri pada mulanya macam setuju, namun bila melihat saya bersungguh, dia ubah fikiran. Apa pandangan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita semua pada kesempatan kali ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang selalu menambah ilmu, untuk selalu menambah nutrisi ataupun memberikan makanan terhadap otak dan hati kita ya teman-teman. Sehingga dengan demikian insya Allah otak kita dan hati kita akan diisi dengan hal-hal yang positif, sehingga dengan hal-hal positif itu bisa merubah kebaikan-kebaikan, bisa merubah kejelekan-kejelekan yang ada dalam diri kita ya teman-teman. Karena jujur apabila otak dan hati kita itu selalu diisi dengan hal-hal yang positif, insya Allah aktivitas kita ataupun kelakuan kita akan menjadi hal-hal positif juga ya teman-teman. Walaupun sebelum-sebelumnya kita mungkin menjadi orang yang ahli maksiat, orang yang berkelakuan tidak baik ataupun sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma apabila kita itu selalu mengisi otak dan hati kita dengan hal-hal kebaikan, insya Allah kejelekan-kejelekan ataupun kelakuan maksiat yang sering kita lakukan, insya Allah perlahan-perlahan akan hilang, perlahan-perlahan akan menjadi orang yang yang positif kelakuannya, dan insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum dimulai, mari kita baca selawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Harapan besarnya semoga kita semua kelak bisa berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, program Ngaji Bareng pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ya teman-teman program tanya jawab dari Ustadz Azhar Idrus. Ini program the best yang saya sangat senangi ya, yang saya nggak bosan-bosan loh kalau mendengarkan program tanya jawab dari Ustadz Azhar Idrus ini. Oke, seperti biasa bagi teman-teman yang mau ngaji bareng dengan saya, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and cekidot. Baik, kita mulakan sesi yang kedua, soal jawab. Soal jawab. Walaupun saya mula menjawab soalan, petugas derma jangan berhenti bertugas. Teruskan kutip derma sampai di luar masjid. Orang sangat banyak, ramai di luar sana. Soalan tertulis di taip cantik malam ini. Pertama kita nak ucapkan terima kasih kepada yang bertanya. Orang yang bertanya paling banyak pahala, bukan orang yang menjawab. Betul. Sebab dia bertanya, kita dapat tumpang pengetahuan. Iya. Sebelum soalan bertulis, tadi saya dah sebut ada 5 cara nak hapus dosa. 2 di dunia, 3 di akhirat. Saya sebut dalam dunia saja 2, iaitu taubat dan melakukan amal kebaikan. Betul. 3 lagi saya tak sebut. Ustaz Syahrilum ingatkan balik. Terima kasih. Yang di akhirat, kalau kita bangun dalam keadaan belum sempat bertaubat di dalam dunia, kita akan bangun dalam keadaan mujrimah, membawa dosa. Ada peluang, ada 3 lagi peluang. Apa peluang yang pertama daripada 3? Iaitu dapat syafaat Nabi SAW. Siapa yang ada dosa banyak mana sekalipun, tapi Allah benarkan syafaat oleh Rasulullah, hilang dosa kita, tak masuk neraka. Semoga itu semua kita ya. Peluang yang kedua, tak dapat syafaat Nabi, dapat keampunan Allah. Hilang juga dosa kita, Allah kata aku ampunkan kamu. Kerana setiap orang beriman yang ada dosa, hadis sahih kata insya'a azabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah nak, Allah azab dia. Kalau Allah nak, Allah ampun dia.
katakanlah tak dapat syafaat Nabi, tak dapat keampunan, ada lagi cara. Ni cara yang terakhir. Hilang juga dosa. Cara dia lagu mana? Dimasukkan dalam neraka. Dibakar sampai tanggal dosa. Cara ni kita tak mau. Ini yang Imam Syafi'i kata, tak layak masuk surga kerana tak banyak pahala amal soleh. Tapi takut dengan neraka kerana tak tahan dengan jenis kita manusia. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali tercabut kulit-kulit mereka sebab panahnya bakaran api neraka, baddalnahum juludan ghairaha, kami tukar kulit-kulit yang baru, kemudian dibakar lagi, liyazukul azab, supaya merasa sangat-sangat azab. Jadi kita tak nak yang nombor 5 ni. Kita segerakan yang dalam dunia, bertaubat dan beramal soleh. Nampak? Kita tengok orang suka mencela orang, kita puji orang. Kita tengok suka orang lain maki hamun orang, kita sebut baik orang. Nampak? Jangan ikut time orang. Soalan yang pertama, pasangan suami isteri sakit, berwuduk sentuh kulit, contoh angkat sakit, batal wuduk atau boleh bertaklid pada mazhab yang lain sebagaimana menunaikan umrah. Ini menarik ya. Masalah sentuh ni, bab berwuduk, batal belaka suami isteri. Cuma dalam mazhab Syafi'i mutlaqan, tidak ada qaid dengan syahwat. Sentuh tidak berlapik, batal wuduk. Mazhab lain lagi 3, kait dengan ada perasaan. Kalau sentuh tak ada perasaan, tidak batal. Sentuh ada perasaan, batal. Jadi 4 mazhab ini setuju, sentuh perempuan, batal wuduk. Cuma mutlak atau ghairu mutlak. Faham tak lagi? Okey. Boleh tak kalau kita ketika perlu, ketika susah, kita ikut pandangan mazhab lain? Jawabnya boleh. Dan bahkan tak mesti kita ikut pandangan mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i pun, kita boleh ikut pandangan yang lain daripada pandangan yang nombor 1. Dia begini, kaedah fatwa dengan kaedah beramal lain. Kalau kita jadi mufti, kita kena fatwa pandangan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang rajih, pendapat yang azhar, pendapat yang masyhur, pendapat yang mazhab dia panggil. Pak dia ada pendapat rajih, ada pendapat azhar, ada pendapat benda ni masyhur, ada pendapat asah, ada pendapat mu'tamad, ada pendapat mazhab, kaul mazhab dia panggil. Banyak ya. Itu nisbah fatwa. Kita nisbah orang awam boleh ikut pandangan yang tidak kuat dalam mazhab. Okey? Contoh mudah dalam bab bulu kucing. Bulu kucing yang duduk di badan kucing suci, tapi bila tercabut najis. Pendapat yang muktamad dimaafkan 2 helai saja. Nampak? Banyak dari 2 helai, 10 helai, 20 helai lekat di dahi masa solat, tidak sah sembahyang. Itu kaulun mu'tamadun, pendapat muktamad. Pendapat yang dhaif walaupun banyak dimaafkan. Sah sembahyang. Lepas sembahyang kita tengok di telekung kita bulu kucing 183 helai. Banyaklah. Kaul muktamad kata batal. Kaul dhaif kata dimaafkan. Jadi kita boleh dah ikut pandangan yang dhaif? Boleh. Okey? Jadi dalam masalah kita orang sakit, laki sakit, bini pun sakit. Jadi bila angkat bini nak ambil wuduk nak solat tersentuh, maka boleh kita taklid pendapat yang mengatakan tidak ada syahwat. Juga dalam mazhab Syafi'i dimaafkan. Pendapat yang dhaif tak ada masalah. Yang tak boleh saja-saja kita nak ikut kerana nak bermudah-mudah dengan agama, ini dilarang syarak. Ulama panggil perbuatan ini tatabbu' rukhas, saja nak cari mudah saja. Faham tak lagi? Jadi kalau kita ikut mazhab lain pun boleh. Kerana mereka imam mujtahid. Wa Syafi'i wa Malikun wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'manu wa Ahmadu bin Hanbali wa Sufyanu wa ghairuhum min sa'iri a'immatu ala huda wal ikhtilafu rahmatu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Sufyan bin Uyainah dan lain-lain imam mujtahid lebih kurang 18 orang, semua mereka itu atas jalan hidayah. Belaka betul belaka. Jadi perselisihan pandangan mereka adalah rahmat bagi kita orang awam. Okey?
Soalan seterusnya. Isteri membutuhkan silaturahim dengan keluarga mata-mata taat pada suami. Apakah hukum berbuat demikian? Hukumnya haram putus silaturahim. Tak boleh. Seorang isteri wajib taat kepada suami, tapi haram putus silaturahim. Apa silah, apa rahim? Silah bahasa Arab, bahasa Melayu hubungan. Rahim bahasa Arab, bahasa Melayu perut, kandungan. Asal silaturahim ialah adik-beradik yang datang dari perut yang satu. Sebab tu kalau kita live group dalam Facebook, orang tak panggil putus silaturahim. Itu bukan adik-beradik satu perut. Silaturahim untuk satu perut. Walaupun mak banyak, ayah lain, 2-3 ayah, tapi perut yang sama, silaturahim. Contoh 9 beradik, satu mak satu pak, 2 beradik lagi, satu mak saja pak lain. Itu semua 11 orang, silaturahim. Hubungan yang sama dari rahim kandungan yang satu. Faham? Jadi walaupun taat pada suami itu wajib, tapi tidak benarkan kita putus silaturahim dengan keluarga. Faham? Tujuan perkahwinan untuk membesarkan keluarga, bukan nak kecilkan keluarga. Kalau kita kahwin jadi bala dengan keluarga, itu kecilkan keluarga dah. Tujuan kahwin itu untuk besarkan keluarga. Besarkan. Bukan bertikai ya. Soalan seterusnya. Aurat perempuan Islam dengan perempuan yang bukan Islam. Ulama berselisih dalam soal ini. Pandangan jumhur ulama, perempuan Islam tak boleh membuka auratnya di hadapan perempuan bukan Islam, kerana mereka akan mensifatkan aurat tersebut kepada orang lain di kalangan bukan Islam. Nampak? Sebahagian ulama fiqh mengatakan dimaafkan juga buka aurat. Contoh aurat yang ringan, dia duduk dalam sebuah rumah, dia menyewa di New Zealand, dia menyewa di Sweden, belajar dan sebagainya, ada perempuan bukan Islam, maka dimaafkan dia membuka rambutnya, dimaafkan dia berlengan pendek. Itu khilaf ulama. Khilaf. Kita sekarang ni orang perempuan tapi pergi basuh rambut kedai orang bukan Islam, ada pula yang laki-laki pegang rambutnya. Nah, kita tak berapa nak jaga aurat. Siapa jaga aurat masa muda, masa tua Allah tolong jaga aurat dia. Ramai orang masa muda dia tak jaga aurat, maka masa tua Allah biarkan dia sendiri yang menjaganya. Soalan seterusnya. Kalau kita berwuduk dalam tandas, bolehkah kita baca bismillah dengan lapang niat mengangkat hadas kecil? Baik. Siapa yang nak mengambil wuduk dalam tandas, hendaklah dia membaca zikir dan basmalah atau doa di luar tandas. Contoh, ni pintu tandas, masuk dalam tandas, buka pintu luar tandas. Sebelum melangkah dalam tandas, di situ baca bismillah dan doa. Jangan baca dalam tandas. Apa makna tandas? Tu nak mengaji. Tandas yang dilarang baca Quran, baca zikir, baca doa, tempat letak najis. Kalau bukan tempat letak najis, tak ada masalah. Bilik air untuk mandi saja, bukan berak kecil, atau tempat jemur baju, atau bilik itu tempat basuh baju, atau tempat letak dryer saja, atau tempat jemur baju, kencing berak tempat lain, bukan tandas. Tandas tempat kencing berak. Okey? Boleh ambil wuduk. Dalam tandas boleh? Boleh ambil wuduk. Yang kata tidak sah, ambil wuduk dalam mangkuk tandas. Itu tidak sah. Dalam tandas tak ada masalah. Cuma kita nak baca bismillah ada 2 kali sunat. Pertama, siapa yang nak masuk dalam tandas, sunat baca bismillah sebelum masuk. Siapa yang baca bismillah sebelum masuk, dia masuk dalam jamban, dia buka seluar, syaitan, jin tak nampak angry bird dia. Nabi kata satur ma baina aurat ibni Adam wa a'yunil jan qauluhu bismillah inda dukhul khalaiq atau kama qala, yang menjadi dinding menutup antara aurat manusia dengan mata jin ialah baca bismillah ketika masuk tandas. Orang yang masuk tandas tak baca bismillah, hidup cakung itu buang seluar, jin 3 ekor dia tengok depan. Dia kata 40 tahun dah aku tengok Pak Haji ni. Bini kita masuk mandi telanjang, jin 15 ekor keliling duduk tengok kopek. Malu saja tak. Biarlah jin tak nampak aurat. Dalam bilik kita masuk, nak buang seluar, nak ganti pakai jubah, nak pergi masjid. Bila kita buang keluar, nampak tak aurat? Nampak tak?
Kalau kita masih nak buang, baca bismillah. Jin tak nampak orang. Hadis sahih juga. Masa nak tanggal pakaian, masa nak masuk tandas. Oh gitu ya. Soalan seterusnya. Bolehkan dengar kuliah namun tangan main handphone? Ni cari baloh belaka ni. Dia sambil dengar kuliah, sambil tangan pegang handphone. Jawabnya tengok apa yang dimainkan. Ada kalanya boleh, ada kalanya dilarang syarak. Apa yang boleh, apa yang disampaikan oleh pun kuliah, dia taik. Dia tak tengok dah, dia mahir menaik, dia dengar kuliah. Tak. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sah. Ditembak dalam Facebook. Nampak? Short note kuliah malam ini. Harus. Okey? Yang tak boleh orang sampaikan kuliah, dia main PIBG, PUBG, tembak. Faham? Nampak? Jadi apa yang disampaikan oleh pun kuliah, adat kata tidak berbekas di dalam hati dia. Kerana tumpuan dia fokus pada permainan. Nampak? Zaman Nabi orang tak khusyuk semayang, bukan main game. Tangan dia main batu. Nabi kata kalau laki-laki itu khusyuk, tangan dia akan diam, tidak bermain dengan anak-anak batu. Itu dia tak baik, tanda tidak khusyuk. Soalan seterusnya. Saya berhajat untuk berpoligami. Ini bagus soalan. Isteri pada mulanya macam setuju, namun bila melihat saya bersungguh, dia ubah fikiran. Apa pandangan Ustaz? Dia nak poligami, minta maaf kepada perempuan. Ini soalan. Dia nak kahwin dua, dia cerita kat bini dia okey. Saya tak ada masalah bang, tak ada. Nampak janji buat betul, okey lah. Bini laki dia seronok dengar. Pasal apa bini kata lagu tu? Pasal dia ingat laki dia melawak. Okey, tidak serius. Tiba-tiba dah siap buat balik gambar. Nampak macam nak jadi dah. Dia pun marah tak bagi. Okey, jawabnya biasalah, itulah perempuan. Nampak? Jadi yang mana yang patutnya kita tengok. Kalau yang memberi nasihat itu isteri kita, janganlah bang, janganlah bang, dia beletel begitu ni, patut. Kenapa dia boleh beletel, dia boleh marah? Pasal laki dia. Faham? Jadi tak salah. Yang salahnya perempuan tak suka hukum poligami yang dihalalkan oleh Allah dalam Quran. Itu tak boleh. Setakat kita nak beleber kat laki kita, boleh. Setakat kita nak marah dia, tak mau bagi kahwin, boleh. Setakat kita nak buat merajuk, tak setuju dengan laki nak kahwin, boleh. Pasal apa boleh? Laki kita. Kita kenal lah laki kita. Faham? Yang tak boleh, kita ni duk bising pasal laki orang nak kahwin. Itu tak betul. Ni ramai sekarang. Laki orang yang nak kahwin, bini orang lain pula sibuk. Itu bangang namanya. Nampak tak? Yang boleh, laki kita nak kahwin, kita bising. Boleh. Faham? Kerana perkahwinan dia nanti sedikit sebanyak melibatkan ekonomi kehidupan kita. Jadi kita boleh bising. Dan kita kenal siapa suami kita. Kawan-kawan tak kenal. Pasal orang laki-laki ni kalau bab kahwin, semua mampu. Tengok orang laki-laki kalau cerita bab kahwin. Tengok di kedai kopi. Dia tepuk meja ni, bergegai. Nampak? Tapi saya tanya bini dia, barulah jelas. Dia kata, aku tak kata seorang 3 mail lagi boleh. Tak ada masalah sikit pun. Nampak? Bagian sembang. Sebab itulah orang perempuan dia kuat apa? Nafsu. Orang lelaki kuat sembang. Faham lagi? 3 lagi boleh. Jangan dengar. Tanya bini dia. Maklum. Pak Long lagu mana sebab duk cakap hebat sangat. Kahwin 4 pun boleh. Tak boleh cetong dah. Nampak dah. Bini dia kena. Jadi kalau bini mengamuk, bini marah, bini tak suka, bini tak setuju, betul. Tak ada masalah. Cuma jangan sampai pengkat derhaka. Faham? Yang tak betul, laki orang nak kahwin, bini orang lain menyibuk. Itu tak berapa center otak lah namanya. Okey? Cuma nasihat bagi orang laki-laki begini. Jangan cari masalah.
Jamaah lah, jangan cari masalah. Dah tu tak kahwin, aku nak buat modal ceramah. Nampak tak? Ha. Kerana apa? Kerana kalau kita order kayu tak, sekeping papan. Sekeping papan yang panjang, kita order beli. Kita nak simpan sampai papan yang bengkok. Senang tak nak simpan masuk bawah rumah? Senang ke susah? Susah lah. Kalau 2 keping, lagilah susah. Itulah kaum perempuan. Innal mar'ata khuliqat min din'in a'la. Sesungguhnya kaum perempuan Allah buat daripada tulang yang paling bengkok. Barang susah nak jaga. Faham? Jadi mu ada setiap seorang satu je kayu bengkok, cukup dah. 2 kayu bengkok, bangang jadi nanti. Bengong habis. Betul tak? Dia seorang ni dia panggil monogami. 2 stereogami. Nampak? 2 stereo. 3 home theater. Nampak tak? Jadi satu pun mono ni radio yang satu speaker pun kita pening dah tengok. Betul tak? Tiba-tiba nak stereo lagi pening. Kalau muzik okey, lagi banyak speaker lagi best. Nak? Betul tak? Ada 2 speaker baik daripada satu. Sini bass, sini mid range, sini Twitter. Ah. 3 lagi best. Tapi kalau bini 3 balik awal. Situ playback, sini playback, situ playback. Tu imam tidur masjid 4 malam. Nampak tak? Orang ingat lepas tak? Kena marah di bini. Tak payahlah. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau rasa susah nak dapat adil, seorang sudah macam ustaz. Okey? Ini pengalaman ini ya Ustaz ya. Apakah bezanya nafkah dan sara hidup? Bezanya nafkah bahasa Arab, sara hidup bahasa Melayu. Nafkah sara hidup lah. Okey, bila kita kahwin, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Contoh dia kata, aku nikahkan kamu wahai hijau bin kelabu dengan orin binti kuning dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Kita pun jawab, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bila sah nikah, wajib RM1,000 tunai. Seperti yang disebut dalam akad. Tapi nafkah sara hidup belum wajib. Bila wajib bayar nafkah? Berlaku tamkin. Tamkin tu apa? Pengantin perempuan dihantar ke rumah suami. Okey? Contoh hari ni hari Ahad berkahwin. Nampak? Di Pinang Tunggal ni akad nikah. Tapi bila nak duduk berdua, minggu depan. Laki-laki orang mana? Orang Tanjung Rambutan. Dia tak bila tak ada kampung Tanjung Rambutan. Faham lagi? Okey? Orang perempuan, orang Kedah, Sungai Petani, Pinang Tunggal. Okey. Bila nak hantar sana pengantin perempuan? Minggu depan, hari Sabtu. Okey. Seminggu ni sebelum hantar, semua sara hidup pengantin ni bapak dia wajib tanggung. Faham lagi? Belum lagi suami yang duduk di Perak itu bayar. Tak boleh. Kerana belum berlaku tamkin. Pengantin perempuan belum dihantar ke rumah. On the way hari Sabtu depan